Malam ini kita nak bincang tentang sunnah dalam berukhuwah. Sunnah dalam berukhuwah. Kita ni tuan-tuan, selalu kita dah dengar lah ada orang kata, kalau kami sembang dengan orang baik-baik ni, jaranglah kami guna perkataan-perkataan yang buruk, yang jijik, yang kasar ni. Tapi kalau kami sembang sama-sama kami, biasalah Ustaz. Habis lekeh pun haram jadah. Itulah sahabat kami Ustaz, sehidup semati. Saya fikir ukhuwah kita ni lebih kepada adat, lebih kepada cara hidup atau gaya hidup setempat. Kalau masyarakat setempat membiasakan perkataan jijik, perkataan jijiklah menjadi percakapan harian kita. Kalau masyarakat setempat biasa dengan perkataan laknat, kita pun terikut sama dalam menggunakan perkataan tu. Perkataan laknat ni banyak. Perkataan laknat, contoh apa? Natang lah. Matemu, natang, haram jadah, bawa toh, macam-macam bunyi. Eja pi kok lain, bunyi kok lain. Ni kita ni mulut jahat ni, tu bahasa laknat. Quran diguna perkataan laknat. Laknatullah diguna. Bahasa laknat tu apa? Itulah. Kita dengan anak kita mencarut. Mencarut tu bahasa laknat dah tu. Kita dengan kawan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, mencarut tu bahasa laknat lah. Bahasa laknat. Dan banyak lagi lah bahasa-bahasa yang kita guna pakai sesama kita mengikut kesedapan mulut kita. Sedangkan dalam berukhuwah, sekalipun kita katalah dia sahabat saya dunia akhirat, tetapi kalau dalam percakapan kita ada unsur itu bukan sahabat. Jadi dalam berukhuwah ni mesti ikut sunnah. Sebab tu kadang bila kita bersahabat kan, kebetulan jiran kita, bila dia buat salah, kita jadi macam malu untuk tegur dia. Kita rasa kalau tegur lagi parah hubungan kita. Ni salah. Dalam bersahabat tak ada perasaan macam tu. Dalam bersahabat kita tak boleh biarkan sahabat kita terus menerus melakukan kesilapan. Dalam bersahabat kita tak boleh biarkan sahabat kita selesa dengan maksiat dan munkar. Kalau kita beralasan takutlah Ustaz, nanti kalau saya tegur dia lagi, habislah hubungan kami yang selama ni kukuh rapat habis apa semua. Pasal takut nanti kalau saya tegur dia terasa hati, daripada hubungan kami jadi retak, helai apa semua, baik saya tak payah buka mulut, biar pergi kat dia lah. Dia pun dah besar, dia boleh fikir sendiri. Ini salah. Itu bukan sahabat. Kehidupan begitu, kehidupan jahiliah. Sebab itu bila Nabi main, Nabi ubah kehidupan para sahabat Nabi. Nabi wujudkan suasana persahabatan lebih kepada syariat, bukan kepada persekitaran adat. Sebab tu dengan ustaz ni ramai orang tak mau nak berkawan. Pasal apa? Pasal kita nak pegang pada syariat. Kalau betul jalan, salah lah. Kita bukan jenis ustaz tak apa, kita bukan banyak pun kita buat benda haram ni salah kan. Kalau ustaz kita kawan lama, ustaz duk makan, kami duk belanja, takkan tak boleh kompromi. Tak boleh lah jawab dia. Salah lah, betul lah. Mekuk mana kita nak mengiyakan kesalahan hang.
Sahabat kita badan berpeluh busuk ni, memang bau busuk. Kita duk takut nak tegur dia, malu nak tegur dia. Dalam bersahabat, kita tak boleh biarkan sahabat dipandang aib pada setiap masa. Jadi kita kena tegur habaq kat dia, ni aku nak habaq kat hang lah. Hang pakai elok dah. Cuma buah kesak badan tu kuat sikit. Orang tahu kata kesak, buah peluh badan tu, buah kesak tu kuat sikit. Jadi aku cadangkan hang pakai minyak wangi ni. Minyak wangi ni sesuai untuk hang. Contohlah ni. Itu sahabat, dia takkan biarkan sahabat dia berada dalam keaiban. Kita semua nak jaga hati. Nak jaga hati, jaga hati pekerjaan. Ni geram ni. Tuan-tuan. Pasal dalam Facebook saya duk perhati hari ni. Tuan-tuan, Pak Lebay pun dah jadi apa? Dah jadi apa? Apa nak kata? Budaya dalam pergaulan kita sehingga melibatkan Pak Lebay. Budaya apa? Apa nak kata? Mengharam jadah kan? Tuan-tuan, percayalah. Lepas tu ada pula yang komen, dia kata, ustaz tak otai dalam Facebook. Otai dalam Facebook ni dia boleh macam menyumpah melaknat. Jadi tak apa betul lah kita. Saya tuan-tuan, kita nak kena bentuk ukhuwah ni biar selari dengan sunnah. Selari dengan sunnah. Dalam masa yang terbatas ni kita bawalah beberapa hadis Nabi untuk kita sama-sama perbaiki. Pertama sekali, Nabi menyarankan kita supaya bersahabat dengan orang mukmin, bersahabat dengan orang salih. Dalam kerangka kita nak bentuk peribadi kita, syakhsiah kita, kita perlukan seseorang yang boleh membantu kita membentuk kepribadian itu. Kumpulan atau golongan yang disarankan oleh Nabi bukan Michael Jackson. Kumpulan golongan yang disarankan oleh Nabi bukan apa nak sebut nama apa kita naik kerut. Kumpulan yang disarankan oleh Nabi orang mukmin, orang salih. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-mu'minu mir'atul mu'mini wal mu'minu akhul mu'mini. Nabi kata orang mukmin ni cerminan kepada orang mukmin yang lain. Jadi kalau kita nak kenal orang mukmin, begitulah apa yang kita nampak pada kehidupan seorang mukmin. Kalau kita nak kenal macam mana orang mukmin tu, duduk sebelah kita orang salih. Orang mukmin tu innahum salihun. Orang mukmin tu depa orang baik. Patuh pada syariat, ikut agama, itu orang mukmin. Kita semua ni yang duk berpenat lelah ni, habis duit apa sebagai ni untuk agama ni, pasal kita nak bentuk diri kita jadi orang mukmin. Jadi kita perlukan satu kekuatan tenaga, satu tunjuk ajar bimbingan untuk meletakkan kita ni sebagai mukmin. Kita kena sahabat dengan orang mukmin. Kata Nabi, wal mu'minu akhul mu'mini. Orang beriman dia ini saudara kepada orang beriman yang lain. Maksudnya dalam usaha kita nak membentuk diri kita jadi orang yang beriman dan bertakwa, kita perlu bersahabat dengan orang yang baik. Kalau ada orang kata, dah kalau kita sahabat dengan orang baik, yang orang jahat siapa nak sahabat? Salah teori itu. Teori itu orang jahat kena bersahabat dengan orang baik. Bukan kita bersahabat dengan orang jahat. Dalam konteks dakwah, kita kena suruh orang jahat. Tapi dalam konteks bersahabat, berukhuwah, kita kena berukhuwah dengan orang baik, orang saleh, orang mukmin. Dakwah kita suruh semua orang. Orang jahat lah, orang munafik lah, orang litang bukang lah, kita suruh belakang. Kita tak kira siapa. Daripada istana sampai ke perut bumi, kita suruh habis. Tak percaya suruh perut bumi. Pembaca talqin. Lagi main malaikat hang apa? Hang jawablah sekian-sekian bila ditanya pada hang sekian-sekian. Kerja dia. Saya tak baca macam tu. Dalam mazhab kita pun tak disuruh baca macam tu.
Mazhab mana tak tahu, ditampukan. Dalam mazhab Syafi'i tak ada macam tu. Tak ada. Maaf sebutlah, marah bila. Dalam mazhab Syafi'i, bila kita pergi ziarah orang sedang dikebumikan, setelah selesai dikebumikan, kita bagi tazkirah pada orang yang mai. Bagi ingat pada orang mai, kita ni nak mati gini. Lepas tu ada orang malah nak duduk di kubur pasal pacar sampai 15 minit, 20 minit, tak tahu bila nak habis. Padahal kalau nak dikira tazkirah 5 minit, selesai dah. Selepas itu kita doakan untuk si mati, supaya Allah Ta'ala berikan kesejahteraan, keampunan kepada dia. Ini disuruh oleh Nabi. Diri tak apa. Saya mudah dah, saya pernah jadi imam tuan-tuan di Perlis. Saya baca talqin, saya buat tazkirah 5 minit saja. Pesan yang isap rokok, buang sat. Yang duduk main telefon, berhenti sat. Yang duduk jauh-jauh, main dekat sikit. Yang perempuan yang duduk menyembang tak sudah, berhenti sat. Dengar apa saya nak kata. Ini betul ni. Dengar apa saya nak kata. Ingat kita hari ni pasal dia, pasal Fulan bin Fulan ni dah mati. Ahmad bin Karim mati. Ahmad binti Fatimah ngemuk ni tak ada dalam hadis, palsu. Ahmad bin Muhammad dah mati. Ingat kita semua ni akan mati. Pengurusi JKK akan mati. Tu imam baca talqin akan mati. Mak ayah saya akan mati. Semua akan mati. Kita bawa semua bila kita mati. Semua kita bawa. Disebut oleh Nabi 3 benda kita bawa. 2 kita bawa balik, 1 akan tinggal bersama dengan kita. Bla 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 bla, baca satu ayat Nabi, pesan, ingat kita nak kena bersiap sedia untuk mati. Baca doa, balik. Batu ahli keluarga, baca Allah pasal, baca apa namanya kayu sat, batu nisan sementara, tanam pokok, balik. Kita tuan-tuan, pi kubur, pi racun kubur. Pi racun kubur lah. Pi racun rumput di kubur. Ni perangai ni tak betul. Dalam fatwa tak boleh kita matikan pokok di kawasan kubur. Tak boleh. Kawasan kubur ni tak boleh. Kita pergi cabut rumput, tarah sudah. Bila kita pergi cabut, kita apa? Kita telah apa? Menafikan sabda Nabi. Yang Nabi sebut bila pokok ni hidup, dia minta ampun pada si mati. Kita pergi racun pula. Kami di Perlis lah. Saya orang Perlis. Selangor wallahu a'lam lah. Di Perlis, di gazet dan diwartakan racun pokok rumput, racun rumput di kawasan perkuburan haram. Selangor saya tak tahulah. Jadinya tuan-tuan, kita nak beritahu bersahabat ni kena dengan orang yang baik-baik, orang saleh. Memang kita tahu dia orang baik, dia orang saleh. Kita dalam berukhuwah ni, kita ni sepatutnya kukuh mengukuh antara satu sama lain. Bukan kutuk mengutuk, lemah melemah antara satu sama lain. Kerana mungkin kita ni berbeza aliran, atau tidak sependapat, atau dalam bahasa politik berbeza ideologi. Berbeza ideologi itu tidak sependapat lah. Orang belajar politik tahu lah. Jadinya tuan-tuan, kita dari sudut aliran fahaman mungkin beza, keturunan mungkin beza, kedudukan jawatan mungkin tinggi rendah. Tapi kita kena ingat, kita hidup ni bermuafakat, kukuh mengukuh antara satu sama lain. Sebab tu Nabi sifatkan kita ni seperti satu binaan, kukuh mengukuh antara satu sama lain. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, kehidupan mereka diumpamakan seperti satu binaan. Yashuddu ba'duhu ba'da, mereka kukuh mengukuh, kuat menguat antara satu sama lain. Ni kita tak. Asal orang tanya tentang kawan tu, tak ada yang baik, semua buruk belaka. Tu kita. Kita orang main tanya kita ni, hang kenal ni apa? Kasim bin Ahmad. Kasim bin Ahmad. Awak pasal apa?
Ada baru ni dia derma kat sekolah kami, Kasim Ahmad tu semua riak belakang tu. Contoh jahat kita ni. Bukan begitu perangai kita. Ataupun ni kenal ni Makcik Leha hujung kampung. Oh kenal. Dia duduk jual akak kayu. Akak kayu dia tu racun tu. Jahatnya kita. Jahat kita ni. Makcik Leha jual akak kayu tu bukan boleh percaya sangat. Lidah berbelit macam lak sawah dia kata. Kita ni jahat. Lebih tu otak kepala lah. Macam tu perangai kita. Tak boleh, tak boleh. Yang ketiga, dalam bersahabat ni tuan-tuan, kita kena jaga lidah kita. Pasal ingat, Nabi sebut ada 2 anggota yang menjadi sebab cepatnya kita masuk neraka. 2 anggota. Cepat kita masuk neraka. Lidah dengan kemaluan. Lidah ni tersalah cakap saja, habislah kita. Bertelingkah, bergaduhlah kita. Kadang bergaduh bukan seminit 2 tu. Bertahun tu. Dia tak melarat dari bibir ke bibir. Dia pergi sampai tu. Laman muka buku, dia pergi laman cuik. Habis Instagram. Dia sebab habis cerita-cerita pergaduhan dia dengan si fulan atau si fulana. Ini tak bagus. Tambah kita diikuti kelas agama bla 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 bla, atau kita jadi juara pula dalam bab-bab ni. Lidah duk sambak menyambak saja. Nabi kata, al-muslimu man salima al-muslimu min lisani wa yadi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata orang Muslim, kita orang Islam, dia menyelamatkan orang Islam yang lain. Dia memelihara orang Islam yang lain. Hatta kalau kita lihat pada falsafah perkataan Islam itu sendiri, dia bukan hanya, orang Islam ni bukan hanya menyelamatkan orang Islam yang lain. Bahkan orang Islam ni juga sepatutnya menjadi apa? Penyelamat dan pembela kepada kehidupan manusia secara menyeluruh. Tak kira siapa mereka, apa anutan mereka, dari kasta mana, bangsa apa. Kita orang Islam jadi penyelamat dan pembela, terutama dalam bab-bab yang bersifat kemanusiaan, kebaikan dan keislahan. Kita sepatutnya menjadi apa? Penyelamat. Bukan kita pencetus kepada perbalahan atau pergaduhan tu dengan lidah. Nabi kata orang Islam dengan orang Islam yang lain, dia menyelamatkan orang Islam yang lain dengan lidahnya dan tangan. Yang ni kedudukan. Lepas tu kita risau bila buat perjanjian TPPA ni, saya tak nak tengok dari sudut ekonomi, saya nak tengok dari sudut agama. Dalam tempoh 4 tahun akan datang, kita akan lihat sesuatu yang telah kita risaukan 5 tahun dahulu, 10 tahun dahulu, hatta sebelum atau di ambang merdeka, akan berulang selepas menandatangani perjanjian ini pada 5 tahun akan datang atau 4 tahun akan datang. Dari konteks ekonomi, tuan-tuan silakan. Tapi dari kecelaruan agama, kita akan nampak. Kita akan nampak ketika mana kita menghalang dan kita berdemonstrasi menentang kumpulan golongan LGBT. Kita menentang anak-anak kita memilih agama mengikut kesesuaian dan kehendak. Dan jika dihalang oleh ahli keluarganya, dia menjadi satu kesalahan. Kita menentang perkara ini sebelum hatta sekarang. Tapi hadirin sekalian, dengan perjanjian ini, dari sudut ekonomi yang dicanangkan kebaikan semata, keburukannya ditimpa. Dari sudut agama, kita tak didedahkan dan kita tak diberitahu maklumat tepat berhubung dengan kesan di sebalik perjanjian. Anak kita
Tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Anak kita yang berumur 6 tahun sekarang. Okey, 6 tahun. Atau anak kita umur 10 tahun sekarang. Okey, 8 tahun lagi, 8 tahun nanti dia umur 18. Kita kalau 40, 48 tahun. Anak kita ni sejak dia umur 18, sejak dia umur 18 atau umur 16, dia jarang balik rumah. Dan kita dapati, dan kita syaki ada sesuatu yang tak kena dengan anak kita. Kita pun apa? Busybody lah. Siasat anak kita. Anak kita tak setuju dengan apa yang kita buat. Anak kita pergi buat laporan polis tentang keadaan yang berlaku dalam rumahnya terhadap tekanan yang diberikan oleh ahli keluarganya. Kita boleh disabitkan. Kesalahan mengganggu hak individu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dah berumur kek dia tak nampak sangat. Kita yang masih muda tang ni, anak yang masih duk kecil-kecil membesar ni, kita dah rasa gerun dah dengan benda. Jadi orang mukmin dia kena cakap, dia kena gunakan kedudukan untuk menjaga orang Islam yang lain, bukan meruntuhkan, bukan memusnahkan, bukan merosakkan orang Islam yang lain. Ketiga, keempat, orang Islam tidak akan sama sekali menzalimi dan menghina saudara. Allah, sebut pasal hina ni, tuan-tuan yang ada Facebook, saya kadang saya tak setuju sangatlah. Kadang mungkin kita tak setuju dengan Rosmah binti Mansur. Ada orang memang tak setuju pun, kan? Ada orang tak setuju. Tapi sampai lumpuh kepala dia dengan topi apa, badan dengan kulit kera ke, dengan badan kuda belang ni tak. Akhlak kita tak boleh. Memang kita tak setuju tentang keborosan yang dibuat oleh beliau selaku isteri kepada Perdana Menteri, melibatkan wang rakyat. Tuan-tuan, tapi kita tak boleh sama sekali menghina beliau dalam konteks tadi. Kita memang kita tak senang duduk dengan individu-individu ini. Tapi jangan sampailah kita bikin video menjatuh dan menghina keaiban. Ini tak dibenarkan oleh agama. Tapi itulah kita ni, forward pula. Kalau yang forward tu baca alik berata tak pun nak betul, tak apa lagi. Ni duk forward ni lah, grup surau masjid, grup syarikat. Saya 3 minggu lepas ada masalah jantung. 8 grup saya buang semua. Habis, saya tendang habis semua grup. Lepas tu duk mesej bersiapa ni, live post semua. Saya tak siap dan saya tak mau diganggu oleh berita merapu dalam grup. Kerana banyak berita merapu, kita pun duk forward pun dalam grup, lepas tu duk make kek-kek gelak. Lepas tu kita pun hantarlah simbol gelak, pekat duk gelak belakang. Bila kita nasihat, dia kata relax tak, berhibur, apa salahnya? Berhibur lah. Tak ada hibur lagi tu, menserabut lagi ada. Jadi saya cadangkan yang ada sakit jantung ni atau ada meh-meh nak jadi, keluar grup, dia menyihatkan kita. Sungguh tak? Sihat sungguh, sihat asal. Hak grup-grup yang bagus-bagus kita ada lagi nak. Grup jual kain batik pun dibuat kita, bayang tengoklah. Grup jual kain batik, grup jual kain batik, kain plekat, apa? Tak ada faedah langsung. Keluarlah. Aduh. Nabi kata wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bukan tadi. Akhul muslim
yang keempat ni, akhul muslim la yuzlimu, dia takkan menzalimi saudara dia, menganiayai saudara dia. Wala yuslimu, dan tidak menghina saudara dia. Mungkin saudara kita ada kekurangan, kita ada kelebihan. Tak semestinya kita penuh dengan kelebihan, kita tak kurang dengan kekurangan. Mungkin dia ada kelebihan yang tak ada pada kita. Tuan-tuan, jadi kita nak kena respect each other lah, tuan. Pasal apa Singapura lawak ambuk kantin tu.